Assalamualaikum guys, welcome to the life of Pim with me Pim. And hari ini kita kembali lagi ke another video of segment The Show XLOP untuk episod yang 4. So awal-awal aku nak minta maaf sebab episod ni sepatutnya dah di-publish pada minggu lepas, tapi disebabkan beberapa faktor and beberapa kejadian yang tak diingini, so kita orang terpaksa delay pergi ke minggu ni. But it's just going better because minggu ni kita delay pula. Minggu ni kita terus release 2 episod lah. That is episod 4 dan episod 5. So minggu ni akan keluar 2 episod sekali, sontak. Bukan sontak lah. Yes, so dia tak ada sentak, tapi at the same weekend lah basically. So alright, so untuk episod 4 ni actually kita orang awal-awal dah setuju lah. Kita orang tak ada apa benda sangat nak borak. Bukanlah tak ada benda nak borak, tapi untuk pada waktu tu kita orang tak nak cover anything except for comment section, soalan-soalan yang menarik daripada episod yang lepas, iaitu episod 3 dekat channel The Show. Sebabkan masa tu kita cakap pasal Zoro punya Kokuto bla 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 bla, and kita orang tengok memang certain komen ada tu memang gila-gila punya best lah. So awal-awal idea kita orang adalah kita orang nak cover the whole comment section, tapi tu memang gila punya idea lah kan, sebab tengok kat situ ada 170 lebih punya komen, and kalau kira each comment tu pun ada dekat 140 something. So memang takkan ending lah video ni guys, nak cover everything. Apa yang aku buat hari ni is aku dah sediakan satu roda impian. Saya putar lem. So aku dah set ke semua 143 komen yang aku jumpa kat situ. So apa kita akan buat hari ni adalah kita hanya mampu akan pick 10 soalan je lah. So daripada roda yang berpusing tu, kita akan cari nombor yang tertentu, and then kita akan cover lah sampailah kita dapat the whole 10 soalan menarik. So dia kira macam ikut nasib juga lah. So kalau komen korang terkeluar, dan that's nice lah. So apa yang kita akan buat actually, kita akan jawab. Kalau ada soalan yang kita akan jawab lah, kita akan react and berjawab daripada soalan korang. So alright guys, untuk tidak melengahkan masa lagi, jom kita terus pusing picker wheel ni and tengok nombor berapa yang keluar, and then kita akan cari soalan ataupun komen yang daripada nombor tu lah basically. Alright, so kita putar lem. Yeah, spin. Alright, nombor betul adalah nombor 52. So nombor 52. Okay, bagi masa untuk aku cari sekejap soalan ni. Alright, so ini dia guys, komen nombor 52 yang aku jumpa daripada Alapo. Okay, so komen dia guys tu pendapat aku lah. Aku rasa konsep Kokuto ni macam Elder Wand dalam Harry Potter. Pedang akan jadi Kokuto bila makin ramai orang kalah duel dengan the latest pemilik pedang tersebut sewaktu menggunakannya. Lepas tu depend pula kat grade pedang tu. Lagi tinggi grade pedang tu, makin banyak battle duel owner pedang tu kena maintain streak tanpa kalah. Bunyi dia macam game juga ni. Sebab kenapa Relic Shank punya pedang tak jadi Kokuto? Maybe sebab pedang diorang tu belum sampai streak menang duel yang cukup untuk bertukar jadi Kokuto. Sebab Shank masa kecil pakai pisau, tak pakai Griffin lagi. Relic maybe ada tukar pedang ke. Ni teori je lah bro. Apapun konten korang semua memang layan. Keep up the good work. Okay, thank you so much. Thank you so much. Komen yang sangat menarik ni. Yes. Fika nak cover dulu. Apa pendapat kau? Pandai. So basically dia macam experience lah kan. Yes, macam experience lah, yang apa yang aku faham. Kalau lagi tinggi grade pedang tu, macam contoh dia dekat grade kedua dalam Meto punya kategori tu, lagi susah dia nak naik ke level Kokuto. Dia kena menang straight. Ni yang maksud Alapo kan. Sebenarnya aku tak ada pendapat yang aku boleh cantas lah. Pendapat ni dia boleh jadi betul, boleh jadi tak betul. So aku tak ada apa pendapat yang aku boleh cantas. Sama dengan aku menarik dengan idea dia. Macam ala-ala Harry Potter ni juga, macam ala-ala game juga, di mana kau kena kumpul experience, macam kena naikkan level dia lah, which is quite good. Sebab memang ada teori berkait dengan benda-benda macam ni. Macam maksudnya pemain pedang tu kena betul-betul lawan banyak kali dengan pedang dia, bla 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 bla, and then mungkin sampai ke satu tahap tu, bila pedang tu macam dah cukup lawan dia kan, dengan dah salute haki banyak kali. Contoh lah guys, contoh saja. Macam contohnya dah 100 kali lawan, 100 kali salute haki, terus jadi Kokuto. Lebih kurang macam tu lah kan. Tapi again, memang ini hanya sekadar andaian kita masing-masing lah, sebab kita masih belum dapat sikit pun hint sebenarnya apa itu Kokuto, macam mana sebagai itu. Tapi idea ni memang menarik lah. Alright? Yes, good job lah. Memang tak boleh jantas pendapat ni. Alright, so next. Now kita nak kembali semula ke number picker and cari nombor yang seterusnya untuk soalan kedua yang kita nak cover. Let's go, spin. Saya putar lem. I spin my head. Nombor 139 guys. 139. Okay, 139. Tengok siapa yang kena. Alright, so ni dia komen nombor 139. Alright, so dia daripada Miyali Mural. Tembang macam ni kalau buat 2 jam pun aku sanggup hadap lagi. Terbaik bos Fika dan Pim.
So kita beruntung sikit sebab dia bukan soalan tapi dia adalah pujian. Thank you so much. Benda ni takkan terjadi kalau tak ada support daripada korang juga. So itulah, memang kita orang pun happy. Walaupun kalau kita orang cakap pasal 3-4 jam pun, tapi kalau korang semua memang layan sampai habis tu, memang power gila lah korang, serius. Tapi buat masa ni kita masih belum mampulah cakap sampai ke 2-3-4 jam. Okay guys. Thank you so much bro. Thank you so much. Kami akan cuba perbaiki dari semasa ke semasa lah. Sebab memandangkan ni memang kami akan konsisten buat setiap minggu. So thank you for your support. Alright, nice. Now kita nak pergi ke nombor 3. Komen yang betul nombor 3. Let's go, kita spin nombor 130. Okay, so komen dia kat situ, wah panjang juga. Sekadar pendapat, Zoro masih miliki pedang yang diberi oleh guru pertama dia kan, iaitu pedang milik Kuina. Mungkin lebih menarik jika pedang tu yang evolve. So dia tengah cakap pasal Wado Ichimonji lah. Yes, Wado. Also, jika kita kaitkan semua pedang yang Zoro pakai kat Wano sekarang, boleh cakap ketiga-tiga pedang tu related dengan history of Wano. Okay. Tapi dalam otak aku masih bayangkan ketiga-tiga pedang tu yang evolve 3 Kokuto at one time. Lama, korang boleh bayang tak macam mana epicnya title Zoro bila evolve 3 pedang dalam satu arc. Wow, alright, memang padu. Komen ni memang padu gila lah. Memang again buat aku speechless. Aku tak terfikir pun yang 3 pedang ni mampu capai level Kokuto. Untuk pendapat aku lah. Wado Ichimonji ada possible sikit lah. Emma pun lagi lah, tapi dia susah sikit sebab pedang ketiga tu Sandai Kitetsu tu aku macam nak campak dia ke tepi sikit sebab aku nak digantikan dengan pedang yang baru sebab level dia agak rendah. So aku macam tak rasa dia boleh capai level Kokuto lagi lah. Tapi still tak possible lah. Maksudnya mana tahu memang betul Oda plan nak buat 3 pedang tu jadi Kokuto. Tak mustahil juga sebab again kita kena accept je lah apa-apa possibility yang ada selagi kita belum dapat betul-betul point sebenar tentang Kokuto ni. Kau fikir pula macam mana? Benda tu memang akan jadi epic lah kan. 3 pedang sekaligus dalam satu arc kan. Tapi aku lebih suka berpegang kepada nilai harga Kokuto tu sendirilah. Mahal, betapa mahalnya Oda buat Kokuto tu. Untuk dapatkan satu pun agak mencabar kan. Kita tengok 2 orang saja yang title memang the strongest, dan untuk nak evolve kan ketiga-tiga dalam satu arc tu aku rasa mungkin ke arah impossible lah. Kalau Oda buat, dia akan jadi sangat epic, tapi Oda akan mencerat dia ke depan sebab dia susah nak okay, faham. Kan faham dia susah ke depan, dia akan menyusahkan diri dia lah ke depan. Betul. Tapi kan kalau perlu diberi pilihan lah, kau nak Wado atau Emma yang jadi Kokuto? Aku sebenarnya lebih sukakan Wado. Aku suka Wado. Wado tu dia history putih. Pedang tu lah. History dia, lepas tu dia pedang putih. Dia special lah, bagi aku special. Tapi kalau ada pedang putih jadi hitam dah tak special lah. No, bukannya bilah dia tu putih. Bukannya dia tu pedang putih, dia punya pemegang dia tu putih. Dia memang sarung dia putih. So suka. Style kot kalau pedang putih, sarung putih, tarik pedang hitam. Betul. Style tu. Nampak? Macam mana Pin? Alright, aku still Emma sebab aku memang peminat Emma kan, pedang Oden kan. So tak ada cakap apa lah. Aku memang daripada awal nak tengok pedang hitam. So thank you so much Shirley dengan komen ni, memang menarik gila lah. Alright, so now kita nak terus pergi ke soalan yang keempat. Kita putar Halim, and nombor betul adalah nombor 86. Alright, so ini dia komen nombor 86 daripada Mahathir. Woi, seram. Tiba-tiba mata kiri Zoro terbuka. Sembang pasal pedang Kokuto, benda lain yang Oda twist. Oda bukan betul pun tak boleh nak expect. Yes, memang kalau benda ni berlaku pun memang tak terkejut lah. Tapi for now tak ada nampak sangat lah benda yang menarik tentang mata kiri Zoro ni, melainkan teori-teori liar yang ada kat luar tu lah. Kokuto ni lagi menarik sebab dia memang dah real. Mata kiri Zoro ni masih menjadi teori. Tapi of course kita tetap setujulah yang Oda kan kaki twist, so apa-apa benda pun dia boleh buat. Okay, so kalau benda berkenaan dengan mata kiri Zoro, aku memang tak ada apa yang aku nak cakap sebab tak jumpa apa benda yang kita boleh jadikan sebagai fakta sebab melainkan macam Pin cakap tadi, teori liar. So sembang berkenaan dengan expectation, memang kita tak boleh nak buat apa, dan cuma apa yang kita boleh cakap, kalau kita nak bandingkan mata kiri Zoro dengan Kokuto, yes, aku lebih berpegang dua-dua tu akan dibongkar dengan Oda. Cuma Kokuto is real. Macam Pi cakap tadi ya, Kokuto is real and Zoro memang akan dapat Kokuto bila saja
faktor masa saja yang kita tak tahu bila kan. Tapi berkenaan dengan mata kiri tu, aku tak berani cakap apa. Aku tak ada apa yang untuk aku nak cakapkan sebab kita tak ada apa info, tak ada apa peristiwa yang kita boleh sokong. So yes, mata tu sendiri macam mana boleh terjadi apa-apa pun benda kita tak dapat betul-betul lagi lah cerita dia kan. So Kokuto tu walaupun masih misteri tapi dah ada beberapa hint lah, especially daripada Tenguyama Hitetsu tu. Yes, kita kena ingat tu ayat Hitetsu, Tenguyama Hitetsu kita kena ingat. Alright, so now kita terus pergi ke soalan yang kelima, soalan seterusnya. Putar Halim. Wamsa. Okay, nombor yang betul adalah nombor 129 guys. Alright, so jom kita cari komen ke 129. Roda ni dia memang senang dapat nombor 1 lebih Itulah annoying lah Roda ni. Kesian siapa yang dekat nombor 20 lebih, 30 lebih tak dengar lagi. Oh, kita ada komen yang ringan saja daripada Syari Lenko. Topik ni berat, by the way nice. Kita selamat kali ni Vika, tak ada soalan yang berat-berat daripada kita. So thank you so much Syari Lenko sebab support and tonton sampai habis lah. Okay, thank you lah sebab suka kata nice kan. So thank you so much. Yes, topik ni agak berat lah. Actually dalam masa sama sensitif juga sebab Kokuto ni masih misteri. Tapi itulah tugas kami untuk menyampaikan perbincangan, menyampaikan fakta dan pendapat. Kita tak maulah kita nak berpendapat, kita nak berdebat, kita nak berbahas, tapi fakta kita dah menyimpang kan. Kita tak maulah, kita nak sediakan satu track. Okey, ni adalah fakta mengenai Kokuto walaupun benda tu tak ada info sangat pun kan. Sebab tu yang kami buka segmen macam ni, sebab menarik tau komen-komen yang dekat dalam video Kokuto yang ni lah. Episod ketiga Pim. Episod ketiga ni dia komen tu sangat ilmiah lah kan. So sebab tu yang kami suka, memang untuk objektif kami. Tu aku dengan Pim. Okey Pim, kita sediakan satu episod untuk jawab soalan saja berkenaan dengan Kokuto ni. So bila tengok soalan ni macam ramai lah yang faham konsep dia kan. So bila faham konsep, walaupun tak tahu betul tapi pendapat tu best untuk dia dengari lah. Macam aku cakap awal tadi, kalau ikutkan kita orang kalau boleh nak cover ke semua komen-komen soalan-soalannya adalah, tapi itulah disebabkan kekangan masa dan sebagainya. Ini je lah mampu kita orang buat sekarang. InsyaAllah ada masa di masa akan datang kita akan cuba membuatkan lagi banyak benda-benda yang lagi better lah. Okay. Alright, so kita terus pergi ke nombor betul hari seterusnya, nombor 6. Wang besar. Nombor 17. Wow. Kita dapat nombor 17 kali ni. 17. Bawah-bawah. Nice. Komen awal-awal. Alright, ni dia komen nombor 17 guys, daripada Adam Ahtong. Bagi pendapat saya, nak jadi pedang hitam guys, seseorang pengguna tu memang seorang pendekar pedang sejati yang fight menghadapkan pedang, tak seperti Roger, Shirohige. Mereka juga kuat tapi fight tangan kosong. Dia punya statement tu. And kita ada komen-komen kat bawah tu, ada yang setuju 1-2 pernah fight tangan kosong dalam movie Go. Ada satu babak Zoro tak gunakan pedang, pernah je tangan kosong, zero shots. Okay, tak apa. Alright, so Fika, apa pendapat kau tentang komen ni? Macam mana reaksi anda? So maksudnya swordsman sejati lah kan. Aku setuju lah. Bab ni aku setuju, tak ada apa benda sangat yang boleh cantas pun. Sebab kalau tengok pemilik yang disahkan sebagai pemilik Kokuto pun, Ryoma sebagai God of Blade, memang blade, pedang. Dan Mihawk were stronger swordsman. So aku setuju lah benda tu. Sebab apa Rayleigh tak dapat, sebab apa Roger tak dapat, sebab apa Whitebeard tak dapat. Mungkin disebabkan mereka ni kalau tak ada pedang pun no hal kan. So itulah bagi aku. Pim? Sambung sikit Pim. Pendapat aku pula boleh katakan sama juga. Aku setuju sebenarnya, tertarik dengan benda bab pendekar pedang yang sejati ni. Sebab kalau tengok macam kalau kita ambil dua orang yang dah Kokuto ni, macam Ryoma dan juga Mihawk ni, both of them dia tak ada devil fruit power lah. So memang nampak macam diorang ni pendekar sejati yang memang 100% melawan menggunakan pedang. Tapi kita still ada orang-orang lain yang tak menggunakan devil fruit diorang pun juga. Macam kita ada Vista, kita ada Shank maupun Relic semua benda. So macam susah jugalah nak claim yang kalau diorang ni macam tak guna pedang 100%. Aku sure diorang guna pedang 100%. Tapi jelah macam-macam pun mungkin ada reason di sebalik tu. Mungkin nak cakap diorang okay, macam mungkin kita boleh tolak Shank atau Relic kita pilih. Tapi kita ada Vista salah satu orang yang macam masa dekat Marineford War tu macam nak lawan gila dengan Mihawk. Macam dia yakin gila ada level Mihawk kan.
Tapi itulah dia macam nampak seorang pendekar sejati. Tapi itulah Dah, mungkin belum cukup. Vista tolak tepi lah. Vista memang tak boleh tepi lah. Oi, tak boleh tepi tu Tolak tepi lah. Sebab bagi aku dekat Marineford tu, Mihawk dia order lebih nak menyembunyikan kekuatan sebenar dia. Sebab dia di sebalik title Shichibukai tu kan. No. Tapi macam mana pun diorang still lah tapi Vista pun ada Devil Fruit juga kan. So aku tak boleh jadikan dia sebagai contoh lah. Dia ada Devil Fruit ke tu kuasa pedang dia yang flower tu, petal-petal tu kuasa pedang dia kot. By the way tak apalah, macam mana pun yes, aku still sama juga pendekar pedang sejati lah. Alright, so jom kita terus jump untuk soalan seterusnya. Soalan nombor 7. Saya putar Halim. Spin. Wang besar. Spin 134. Tu dia nombor yang betul lah, 134. Jom kita tengok siapa orang dia. So komen yang ke 134 ni adalah daripada Hydra Kun. Ni pala tahu aku je lah. Maybe setiap ranking pedang dalam Meito ada pecahan dia lagi, which is beza Yoru dengan pedang Whitebeard. Yoru maybe ada ability dia sendiri untuk evolve dirinya ke tahap Kokuto dengan lebih cepat. Dia sekadar pendapat. Alright. Sama juga pedang di ranking lain ada ability tersendiri, mudah susah evolve ke tahap Yokuto. Macam contoh Ryuma pernah penggal kepala naga. Maybe itu adalah syarat untuk activatekan ability pedang Ryuma tu, means kena kill mana-mana haiwan mitologi. Kalau Yoru pula maybe ada hubung kait antara mata Mihawk untuk activatekan ability. Okay, ni sebenarnya lebih kurang macam apa yang kita dah cakap dalam video kita orang jugalah. Di mana Pika pernah mention yang mungkin pembuat pedang ni diorang tahu rahsia untuk membuat Kokuto ni. So aku tak tolak dia punya idea ni 100%. Mungkin memang ada rahsia tertentu yang pedang ni ataupun user pedang tu kena buat untuk unlock Kokuto. It's still Lia punya assumption, but bagi aku still menarik lah. Kau pula macam mana, Pika? Yes, soalan yang sangat-sangat best lah. Tak ada apa sangat yang aku boleh nak berpendapat sebab anything is possible. Cuma aku nak berpendapat sikit lah berkenaan dengan kills haiwan mitologi kan. Dia sebab Kokuto banyak orang percaya bahawa kena kill naga sebab Ryuma Oda dah bongkarkan Ryuma pernah penggal kepala naga dan memanglah Oda tak cakap pun itu adalah rahsia Ryuma boleh evolvekan pedang dia ke Kokuto. Tapi yes, kita boleh berpendapat juga Oda ni dia suka masukkan hint dan mungkin itu adalah hint dia. Dan bila sebut naga adalah haiwan mitologi. So yes, mungkin boleh jadi juga bro. Aku tak ada apa yang nak cantas. Dan teori tu sangat-sangat best. And kalau jadi Oda adalah seorang genius dan foreshadow dia sangat-sangat menjadi. Thank you so much for the comment Hydra Kun. Good thinking. Tapi sekarang kita nak terus jump ke komen yang seterusnya, nombor yang seterusnya untuk kita mencari komen yang ke-8. Alright, so putar. Saya putar Halim. Nombor betul adalah nombor 8. Wow. 8 all the way ke bawah. Nombor 8. Let's go ke bawah. Daripada Faiz Cool. Baru habis broadcast Kimi terus ada broadcast the show. Layan doh. Thank you so much sebab support kedua-dua broadcast, kedua-dua punya segmen. Macam mana yang korang faham, yang korang pun dah explain rasanya. So tak perlu cakap banyak kat sini lah. Perbezaan di antara the show SLOP punya segmen dan juga the biggest, kalau Reverie pun buat masa ni kan Fika, tapi the biggest apa orang kata grouping session lah di antara community One Piece kat channel Kimi. Persidangan lah, boleh lah nak kata persidangan lah. So thank you for watching both and teruskan support kita orang semua. Alright, so sekarang ada 3 lah kan Kimi punya podcast yang kami dua memang ada terlibat sekali. Lepas tu ada kita punya podcast The Show X LOP yang mana ke depan pun kami akan jemput, tapi tak banyak lah, mungkin seorang saja tetamu jemputan untuk join kami. Dan kita ada lagi ID Studios and yes, ID and Zaf. Yes, Adam dengan Zaf dari channel Webro dan ID Studios. Mereka pun ada buat benda yang sama. So support lah kami tiga-tiga punya podcast ni kan. Ni soalan ke-8 ke 7? 8 ni. Okay, 8. Alright, so kita putar lap untuk 98. Wow, tu dia. Wih, banyak betul nombor 8 ni. Kenapa asyik keluar nombor 8 ni? So 98 kita cari. Okay. Oh, itu dia. Komen nombor 98 Muhammad Khairul. Bagi aku kalau King Pirate or Yonko boleh unlock Kokuto, tak ada kelebihan lah bagi WSS. Which is
nice. Okay, nice. Maybe itu sebab dah Shank Oda tak bagi Kokuto kat dia. Tapi kalau tiba-tiba Shank bagi Oda bagi Shank Kokuto, memang meletup lah otak kita. Tak dapat fikir dia lah. Tapi agak menarik. Yes, mungkin kelebihan dia lebih kepada WSS sebab yalah, kalau kita betul-betul fahamkan konsep tu pun, Yonko is Yonko, WSS is WSS. Agak berbeza dia punya target dia tu kan. So dia bagi aku Oda saja nak mencantikkan jalan cerita kot. Sebab dekat geng Yonko dah pegang World Strongest Man, dah pegang World Strongest Creature, dah ada dekat situ, dekat grup Yonko. Possible je, boleh saja Oda buatkan Yonko, dekat dalam kalangan Yonko pun ada seorang World Strongest Swordsman. Tapi benda tu mungkin Oda nak keluarkan daripada sistem Yonko tu sendiri kan, bagi orang luar, orang luar yang ada title tu, which is menarik lah, bagi aku menarik lah. Tapi still lah, bagi aku, walaupun kau dapat gelaran WSS, kau still boleh jadi Yonko kalau kau nak. Macam Mihawk kan, dia still pirates. Mihawk walaupun ramai orang cakap dia selevel Yonko, cuma dia tak ada crew kategori je untuk jadi dia punya syarat-syarat yang perlu yang ada untuk jadi Yonko kan. Alright, thank you so much Khairul. Now kita terus ke soalan nombor nice, cari aku suka soalan-soalan macam tu. Kita terus cari orang yang ke-9 komen yang ke-9. Alright. 84. Weh, 8 lagi. Banyak pula nombor 8 digit 8 ni keluar, 84. Okey, komen nombor 84 adalah daripada Abu Nara. Hai, boleh tak bincang pasal Ryuma lepas ni? Tak banyak info pasal dia. Tanda soal. Dia ada kaitan dengan Zoro ke? Siapa ibu bapa Zoro? Betul ke nama dia Zoro? Ini tembak-tembak soalan dia ni. Orang kat bawah tu pun ada cakap orang yang melatih Zoro masa kecil ada kena-mengena dengan Wano. Of course. Yes. Okey, memang betul. Kyoshiro memang ada kena-mengena dengan Wano. Dia adalah anak sendiri pun pedang kepada orang yang buat pedang Edma tu sendiri, guys. So, okey, tak apa. First of all, nak bincang pasal Ryuma, okey, benda ni mungkin tak berapa nak sesuai untuk dibincangkan melalui segmen ni lah. Sebab segmen ni dia nak dibincangkan, maksud aku. Tapi Ryuma ni macam kalau nak tahu pasal dia, dia lebih kepada character review. Dia lebih kepada review. So nak review, dia tak persoalan untuk dijadikan perbincangan lah. And memang betul, dia bukan tak banyak, tapi dia tak lebih jugalah. Sebab Ryuma ni karakter lama, and dia daripada komik yang lain dah masukkan dia juga dalam cerita One Piece, dah jadi legenda pun. Tapi kalau nak tahu sedikit tentang Ryuma ni, boleh juga baca komik dia sendiri, komik Monster. And then nak kata dia ada kaitan dengan Zoro, again memang susah jugalah. Okay, kita masih zero knowledge secara betul-betulnya Zoro punya backstory ni. Termasuk jugalah ibu bapa dia ke, nama sebenar dia ke sendiri pun memang masih misteri lah. So aku tak nak cakap banyak sebab dia akan jadi andaian dia je lah sekali lagi. Yes, aku boleh setuju lah tentang Ryuma. Okay, pendapat tu, permintaan ni okay, best. Mungkin kita boleh sembang di episod yang lain khas untuk Ryuma. Tapi macam Pin cakap tadi lah kan, dia tak banyak sangat info dan kita pun mungkin boleh berteori semata-mata. Cuma aku tertarik dekat benda ni lah. Dia ada kaitan dengan Zoro ke? Yes, bagi aku ada kaitan lah. Sebab Shimotsuki tu lah Shimotsuki yang setakat lah yang kita tahu siapa yang ada nama Shimotsuki Ushimaru, merupakan seorang daimyo. Jadi Shimotsuki Kozoburo yang merupakan pembuat pedang untuk Enma dan Wado Ichimonji, dan Tok Guru Zoro tu anak dia lah, Kyoshiro, Shimotsuki Koshiro dan Kuina. Cuma Zoro, adakah dia daripada Shimotsuki? Dulu aku rasa Kimi biasa buat kot, Kimi Scoverto biasa buat teori ni, and aku sendiri pun berpendapat yes, sebab aku rasa Shimotsuki Ushimaru and Shimotsuki Ryoma, mereka macam muka nak dekat lebih kurang macam Zoro. Betul. Ryoma tu memang kalau tengok masa muda memang nampak je Zoro. Yes. So bukan yang muka lah, siluet apa tu kan. Boleh dikatakan, tapi berkenaan dengan betul ke nama dia Zoro, betul lah kot kan. Dia macam aku cakap tadi lah, dia masih misteri. So aku tak nak cakap banyak sangat, tapi nak ada connection tu memang kuat lah. Sebab mesti ada reason kenapa Oda nak pertemukan Ryuma dengan Zoro. Kenapa mesti nak bagi pedang tu dekat Zoro kan, pedang Shisui tu dan sebagainya. Cuma apa yang kita tahu sebelum ni, Shimotsuki Village, Zoro berasal dari Shimotsuki Village,
dan founder untuk village tu adalah Shimosuke Kozaburo, adalah orang asal daripada Wano. So sebab apa macam mana Zoro boleh end up ada dekat situ, ya itu satu benda yang kita kena fikirkan lah kan. Mungkin dekat situlah, mungkinlah situ wujudnya perkaitan daripada situ, bermula dari situ. Alright guys, so now kita dah pergi ke last number yang dicari-cari untuk last comment untuk video kali ni. So let's go guys. Oh last Moga mendapat komen yang menarik. 103. Tu dia. Kita ada lagi digit 8 kali ni, 103. Alright guys, ni dia komen terakhir untuk video kali ni. Maaf ya guys pada komen-komen lain tak terpilih. Buat masa ni pun 10 pun dah lama gila. Alright, daripada Pali Bastard, pendapat aku Wado Ichimonji akan jadi Kokuto setelah Zoro capai strongest topman level WSS lah. Aku rasa Kuina telah buat perjanjian dengan Wado Ichimonji. Wow. Yelah, Kuina tahu Zoro nak jadi strongest swordman. Kuina korbankan diri, which is memang quite nice lah. Macam Fika tadi dia dah cakap dah, dia pun pilih Wado Ichimonji sebabkan history dia. Yalah, perjanjian diorang kan. Aku setuju juga lah. Tapi sorry guys, aku on Enma side. So yep, whatever. Fika lah macam mana? For sure lah kau suka kan benda ni? Ya, kita geng lah Wado Ichimonji kan. Cuma apa yang kita tak geng, aku tak rasa, sebab benda ni dah sembang dengan Pim sebelum ni dalam episod 3 tu. Aku tak rasa Wado Ichimonji akan jadi Kokuto setelah Zoro capai strongest swordsman. Maksudnya dapat dulu title strongest swordsman, barulah pedang tu Wado Ichimonji tu akan bertukar menjadi Kokuto kan, evolve ke Kokuto. Aku rasa Kokuto tu yang akan menjadi penyebab Zoro akan dapat title tu. Aku lebih suka berpendapat macam tu, dan Pim pun pendapat yang sama aku rasa. Yes. Ya betul. Yes. So soalan 10 ni memang soalan yang menarik lah, bagi aku penutup yang best lah sebab Wado Ichimonji kan. Alright, itu sahaja video kita untuk kali ni guys. Again, kita cuba style baru and cover komen, react, review and jawab beberapa soalan yang ada dekat komen. So again, minta maaf sekiranya komen-komen yang lain. Aku tahu memang ada lagi banyak yang menarik yang mungkin ada korang nak kita orang cover, tapi itulah buat masa ni ini sahaja kemampuan kita orang. Kita akan cuba cari cara yang lain supaya boleh cover selebih-lebihnya lah. Yes. And itu semua manusia biasa, ada kelemahan dan ada kekurangan. Alright, so itu sajalah buat masa ni guys. Thank you so much kerana menonton sampai habis. I hope you guys enjoy. So jangan lupa support both of our channel. Jangan lupa subscribe LOP, jangan lupa subscribe the show, and teruskan menonton segmen-segmen kami yang akan datang. Alright, so macam aku cakap tadi, macam kita cakap awal tadi, minggu ni akan ada 2 episod to watch this. Bahkan ikut terutan lah, tengok yang 4 dulu and then baru tengok nombor 5. Alright. Yes. So episod kelima kami akan bincang mengenai persoalan daripada chapter 1021. So check it out, stay tune, and terima kasih banyak guys. You guys sangat-sangat awesome. Yes, jumpa lagi di episod akan datang, episod kelima. Bye bye. Assalamualaikum guys, thank you for watching.